Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Alhamdulillah. Dan ini terlambat rasanya untuk kami sama mengucapkan selamat menyambut tahun baru Masihi Sama-sama. 2025. Jadi antara agenda utama khususnya yang masih beranak damit ataupun anak-anak yang masih sekolah, yang masihnya orang kita ni rasa kesibukan ni adalah pengurusan sekolah dorang ni ya. Betul. Sebulan lebih kurang dorang cuti bertanang di rumah ataupun dengan aktiviti-aktiviti tertentu. Apabila menjelang tahun baru, awal tahun itu bukan hanya anak-anak orang jadi gaplah, indong bapa pun gaplah je ni menguruskan sekolah diorang Ustaz. Baik, dalam hal ini Ustaz ya, merujuk kepada tajuk yang tadi bawakan. Anak-anak jom sekolah. Ada banyak saranan dan juga nasihat untuk anak-anak semangat bersekolahan ya Ustaz. Namun barangkali apa yang paling utama, apa yang paling teratas ataupun terpenting yang perlu kita ni fahami, bukan hanya untuk diri kita ni tetapi anak kita ni berkenaan dengan sekolah ni juga. Allahumma salli Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jadi sedikit kupasan tentang tajuk tu. Anak-anak jom sekolah katanya. Itu bahasa lembutnya. Tapi sebenarnya ada lagi kata-kata yang lain. Itu yang lembut. Kalau yang lain nak akhir sudah dah. Ya. Lambat sekolah. Faham lah. Rasa-rasanya sebelah saya ni lebih arif lagi tentang bahasa tu. Assalamualaikum bosai katanya. Contoh macam tu. Kan itu dia kan tajuk masalah. So ini bisa bunyinya anak-anak jom sekolah katanya. Itu salah satu faham. Rasa-rasanya yang di rumah pun faham jugalah rasanya. Jadi so itu merupakan orang warna-warni dalam persekolahanannya. So jadi itu salah satu daripada kata-kata ibu dan ayah. Mestinya ibulah sebenarnya. So jadi mengambil soalan tadi, apakah yang paling utama? Ada banyak untuk kita ni semangat dalam pendidikan ini, khususnya untuk ibu bapa. Jadi macam-macam nasihatnya, macam-macam kata-kata semangatnya. Sudah kau siapkan ni, buat kau plan, buat kau ni. Bulan Mac nanti set sudah awal kalender itu. Mac ni, bulan 6 ni sekarang pertengahan. Ni sudah examnya, already sudah tuitionnya. Banyak. Ada banyak kata ni cakap tentang hewar tarbiyah. Apa hewar? Kadang-kadang ialah apa kan hewar ni? Hewar maksudnya berbincang. Tarbiyah apa maksudnya? Pendidikan. Berbincang tentang pendidikan. Ya. Jadinya antara banyak semua tadi itu, apakah yang paling terpenting, paling atas untuk ibu bapa ni? Jangan lupa untuk sentiasa ni orang Brunei bibiran. Tiap-tiap hari pasan. Apa paling penting untuk ibu bapa? Take and go. Lurus ketua. Saya ni macam bandar je cakap putih. Ambil dan okey, ada something yang kita ni bincangkan ni, ada sesuatu yang dapat, yang paling berharga, yang paling penting untuk ibu bapa sentiasa pesankan kepada anak-anak. Jadi yang paling terpenting itu seperti mana banyak kata-kata ulama, pesan para ulama, antaranya Imam Ghazali, Imam Abdullah bin Al-Haddad, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qabisi, Imam banyaklah lagi ya. Imam mana kan tu Ustaz? Itu bukan imam masjid. Itu imam-imam ulama. Betul. Imam Ghazali dan sebagainya. Antaranya Imam Ghazali yang menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ayyuhal Walad, kitab dan seterusnya, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, Al-Wasiyah Imaniyah, kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Risalatul Mudzakarah, banyak. Jadi pesanan mereka ialah yang pertama sekali dan utama, iaitu anak-anak, ibu bapa pesan pada anak-anak, jaga niat. Itu paling penting. Itu yang selalu dibahas oleh para ulama. Paling awal sekali, jaga niat untuk belajar. Kadang-kadang katanya ni indung bapa kadang-kadang tersilap. Bukan apa, Indah tahu. Ya. Kenapa Indah tersilap? Belajar ke mana-mana. Nanti kau pasar gajimu. Basar gajimu sekarang, duduk kau tu pekerjaan baikon katanya. Indah kau payah-payah lah katanya. Pasar gajimu tu sekarang katanya. So, ini
ia secara langsung memberitahu niat untuk belajar ialah untuk dapatkan kesenangan dunia. Which is ini sebenarnya bertentangan apa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi macam mana, apa sepatutnya niatnya ni? Niat belajar untuk apa sebenarnya? Jadi niatkanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun masih umum niat kerana Allah. Macam mana? Apa maksud niat kerana Allah? Maksudnya di sini ialah apa yang kamu pelajari nanti amalkan. Itu. Kadang-kadang dia banyak juga, dia sedikit juga. Oh, di sekolah tu dong. Masuk dalam kereta, sudah. Belagas sudah. Sudah terborai rambut. Allahu Akbar. Jadi apa yang kamu pelajari itu lain tadi belajar apa di sekolah? Ani cakap teacher jaga solat, cakap teacher ani baca doa sebelum makan dan sebagainya. Amalkan. Jadilah apa yang kamu pelajari di rumah amalkan. Jangan dia dalam sekolah masya-Allah sembahyangnya. Tapi udahnya di rumah dia sampai seminit. Sudah kau sembahyang kah katanya. Macam mana kau sembahyang kan katanya. Ya ataupun Allah. Ada peringkat umurnya kalau masih muda tu dia tahu kan orang keperluan sembahyang tu, kewajipan sembahyang. Belum lagi masuk waktu. Dia tertunggu masa. Orang tu niat tu ada peluang sudah tu tetapi orang tah kerana kalau indong melihat macam tu diuruskan. Belum cuma masuk je ni pukul berapa ni, pukul berapa. Tapi usahanya tu tadi pujilah. Alhamdulillah. Pukul 10 pagi sudah sembahyang Zuhur. Belum masuk waktu sudah. Iyalah kadang-kadang masya-Allah di rumah tu dalam rumah La ilaha illallah dalam jamban. Apa kamu ni? Betul. Jadi Allahumma salli alaihi kerana anak-anak. Jadi ibu bapa pesankan kepada anak-anak, niat kerana Allah. Maksudnya macam mana? Apa yang kamu pelajari nanti buat, amalkan. Contohnya apa yang orang pelajari seperti fikih, tauhid dan sebagainya, tentang disiplin dan sebagainya. Masalahnya Ustaz, maths apa yang diamalkan? Maths apa yang diamalkan? Dia diamalkan tu sains, geografi, history, sejarah, apa yang diamalkan? Ini mengapa? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, Dr. Syed Ramadan Al-Buti Asy-Syahid, mana-mana yang ilmu yang bukan kaitannya dengan Islam contohnya, maka kaitkanlah ia dengan Islam. Maka jadilah ia ilmu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh maths. Untuk apa kau belajar maths ni? Paning kau katanya. Jadi nantilah belajar maths akan banyak kegunaannya. Nanti sekarang jual beli macam mana? Perlu kira-kira? Perlu amanah, perlu betul. Betul. Kalau salah jadi apa? Macam-macam. Jadi haram. Betul. Jadi dia tahu apa peranannya tu maths sana tu. Pentingnya maths. Nanti jadi accountant, jadi bank, dan sebagainya. Semua itu perlukan maths. Jadi ini perlu kepada ketulusan dan ketepatan. Baru jelas. Aku belajar maths ni untuk betul. Untuk jujur. Dan sebagainya. Dan macam-macam yang lain. Geografi contohnya. Apa kaitannya? Ilmu alam. Untuk apa je aku belajar ilmu alam? Untuk kaitkan ia dengan Islam. Contohnya membenarkan apa yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Tentang perjalanan astronomi. Macam mana perjalanan? Betul. Al-Quran mengatakan macam mana ni? Jadi macam ni. Jadi ilmu yang memang berkaitan dengan Islam, maka amalkanlah. Ilmu yang bukan berkaitan langsung, ilmu yang maths juga apa segala macam hanya ini nampak pada dasar. Kaitkan ia dengan Islam. Maka jadilah ia mengutamakan Islam. Jadi nasihat yang paling terpenting untuk kepada anak-anak ini, apa yang engkau pelajari amalkan di rumah. Betul. Dan kaitkan dengan Islam. Berbiran tiap-tiap hari. Biar tak tadi memajal. Biar tak tadi memajal. Ada pelang istilahnya memajalannya. Baik. Tapi dalam hal lain juga, kalau orang
Tani memanglah selaku indong, apalagi kalau indong bibi ni Ustazah, bibi Rana tu memang dekat lah, memang merupakan karakter utama tu secara alami, apa ni orang manusiawi betul bibi Rana tu selalunya kalau kita ni memberi arahan ataupun peringatan arah anak-anak, diorang kadang-kadang ada sebahagian, tapi nya cigu cakap cigu tu lebih waleh. Sebab tu saya suka kadang-kadang kalau di sekolah apa cikgu beritahu kalau pasal ni. Yang cikgu macam mana? Lurus tu. Sebab kadang-kadang kalau kita ni yang dulu membuat statement, tapi yang cikgu macam mana? Macam tu. Cikgu lebih benar. Lebih waleh. Bercakap cikgu tu lebih mengasihi. Lebih mengasihi. Bagaimana kalau orang dalam hal ni Ustazah, tani kan mau anak-anak tani itu bersemangat untuk bersekolah. Dan faham niat bersekolah tu sebenarnya untuk apa. Dari peringkat umur muda lah. Kalau bahasa Arab tu mungkin mudah memahamkan. Kalau kanak-kanak ni macam mana? Ustaz. Maksudnya kanak-kanak di tahap macam mana? Peringkat permulaan sekolah. Kan bertanya kanak-anak ni, kenapa kami mesti sekolah? Jumpa kawan-kawan saja. Katanya, apa sebenarnya tujuannya sekolah ni? Allahumma salli ala sayyidina mungkin dapat Muhammad. diterangkan. Baik. Jadi itu yang menjadi persoalan orang kadang-kadang. Apa tujuan kami sekolah ni katanya? Kadang-kadang ialah itu peringkat dewasa tadi. Ngapa sekolah aku menyambung master? Ada ilaun. Sudah fikiran tu. Sudah salah. Itu dia yang dewasa tu. Pun sudah meleleh, sudah meleleh, sudah. Daripada aku nak buat apa-apa, at least aku dapat bulan-bulan katanya. Contoh. Ini untuk kanak-kanak contohnya. Macam mana kita akan beritahu? Jadi tujuan untuk apa kan kami payah-payah kami sekolah ni katanya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jelaskan pada anak-anak. Tujuan utama belajar ini ialah seperti mana perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah. Katanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kewajipan atas setiap umat Islam. Kan? Jelas kan? Menuntut ilmu satu kewajipan. Jadi maksudnya apa satu kewajipan? Semua ilmu kah? Tidak. Tapi fardu ain. Pasal itu ilmu dalam dunia ini dua saja dalam Islam. Fardu ain, fardu kifayah. Yang wajib yang menjadi sekolah itu wakil ibu bapa sebenarnya tu. Yang wajib mengajar ni ibu bapa. Tapi sekolah mengambil alih. Jadi ibu bapa tidak risau-risau antara saya sekolah, maka sekolah anitah yang mengajarkan. Antara yang terpenting ialah yang wajib Islam wajibkan setiap umat Islam ni tahu ialah fardu ain. Tidak boleh jahil fardu ain. Apa itu fardu ain tu Ustaz? Ilmu akidah, syariah, akhlak. Tiga ini fardu ain. Bukanlah semuanya. Akidah ada yang asas-asas. Syariah tiga saja. Taharah, solat, puasa. Yang lain tidak wajib. Segala haji, segala zakat, segala muamalat, segala munakahat, itu tidak wajib. Yang ketiga ialah akhlak. Akhlak ni macam mana? Belajar tentang ikhlas, jangan riak, jangan ujub, jangan takabur dan sebagainya. Maka yang kau wajib pelajari, yang kau mesti tahu ialah fardu ain. Selebihnya tu yang bukan tiga ni itu dikategorikan fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Selebihnya yang bukan tiga ini. Maths masuk fardu kifayah. Sejarah fardu kifayah, geografi fardu kifayah, business fardu kifayah, ICT fardu kifayah. Ini semua fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ini semua wajib mengetahui. Kalau ada orang yang mengetahui sudah terlepas kefarduannya. Tapi fardu ain tadi ani wajib tahulah. So ia jelas. Anak-anak sudah jelas. Okey. Jadi kenapa katanya mesti belajar fardu ain? Kenapa katanya? Biasanya kanak-kanak selalu ditanya, kenapa? Banyak soalan. Kenapa ke masjid kan Ada Tuhan ke di sana katanya. Payah mikirkan itu. jawaban. Saya semua pun ustaz ni memikir apa jawapan. Mana kan Tuhan ni? Imam itu kan Tuhan gitu. Ya Allah. Tuhan tu dah nampak. Mana ya? Banyaklah. Sama lah je tadi ni. Akidah, syariah, akhlak. Kenapa wajib belajar? Kalau Anda belajar akidah, takut tersalah faham. Allah tu siapa? Allah tu di mana? Allah tu banyaklah.
Kalau Indah belajar syariah, sungguh pun dia sembahyang, sungguh pun dia berwudu. Kalau Indah belajar, takut-takut amalannya tertolak. Ya Indah tahu apa rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Indah tahu, sembahyang ikut saya sembahyang. Jadi rukun-rukun diterapkan, takut-takut risikonya tertolak amalannya. Macam itu juga akhlak. Betul sudah, akidahnya betul. Caranya sembahyang betul, wuduknya betul. Tapi hatinya yang salah. Supaya kena puji ke dia aku katanya. Allahu Akbar katanya. Biar orang puji ke dia aku, biar orang tahu aku sembahyang katanya. Jadi ketiga-tiga ini wajib tahu. Kalau Indah tahu, maka ditakuti risikonya ialah tertolak seluruh amalannya. Jadi lain dengan fardu kifayah tadi. Kadang-kadang kalau ditanyakan fardu kifayah ni, orang fahamnya apa fardu kifayah ni? Menguruskan jenazah. Kita kan fahamnya tu. Itulah, padahal ada hal-hal lain yang boleh kita kaitkan. Betul. Yang selama ini kita ni fikir, tadi Indah tahu di mana letaknya. Rupanya di dalam fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau seorang sudah tahu, terlepas kewajipan yang lain. Mesti ada seorang yang tahu. Pembedahan tu mesti ada seorang yang tahu. Semua ini memandai apa ya tu. Perbankan kah, mesti ada yang tahu. Jadi kalau ada sudah yang tahu, terlepaslah kewajipannya yang lain. Jadi anak-anak mesti sudah jelas kenapa ia belajar. Jadi untuk ni lepaskan fardu ain. Lepasnya fardu ain ni terpulang lai. Walaupun dia berdegree, walaupun dia master, walaupun dia PhD, selesai fardu ain, alum belajar fardu ain. Sebab tu saya suka kata-kata Ustaz Azhar Idrus, katanya orang yang berdegree belum selesai fardu ain, dia layak ambil sijil degree. Itu masya-Allah. Cukup mendalam. Walau sebenarnya ada relevannya. Betul. Jadi alhamdulillah kalau di negara kita ni Brunei Darussalam, pendidikan agama tu begitu diutamakan. Pendidikan agama wajib namanya tu. Jadi dari peringkat darjah pra sehinggalah ke darjah 6 ni, dorang ni memang diterapkan dengan mata pelajaran yang ada keutamaannya dalam membentuk akidah, akhlak dorang sendiri dan keimanan dorang. Dan hatta rasanya untuk pelajar darjah 6 itu, kalau dorang itu sebelum dorang ini dikeluarkan sijil, dorang ini mesti pas beberapa mata pelajaran wajib itu. Fiqh 1, fiqh 2 dan juga 3. Dan kerana itu beberapa tahun kebelakangan ini guru-guru begitu intensif mengajar anak-anak tahun 6 agama. Supaya dorang ini indah sia-sia belajar selama 6 lebih kurang 7 tahun itu, tapi berakhir indah ada sijil agama. Jadi itu berdasarkan pengalaman dan pemahaman daripada cigu. Cakap cigu jo yang saya percaya tu sebenarnya. Kerana dorang yang memegang ilmu itu Serlah keibuannya di sini. Jadi secara ringkasnya ya, Ustaz ya, kita kesudahan masa antara kesimpulan yang tajuk yang kami bincangkan. Lebih kurang 2 minit lah anak-anak jum sekolahan ni. Apa antara kesimpulan dalam tajuk yang kita bincangkan? Muhammad. Baik. Jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya tajuk ini ialah untuk ibu bapa sebenarnya. Apa yang menjadi diorang fokus supaya jangan nanti ke akhiran. Akhir sudah. Jadi daripada awal ini sudah mungkin masih juga dapat juga diterapkan supaya pertama sekali ialah belajar ini disebutkan kata-kata talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada mahdi, daripada buayan ilal lahdi, hingga kepada liang lahat. Allahu akbar. Jadi bermula daripada kecil sampailah. Jadi dan kepentingan yang kedua supaya bukan sekadar sekolah, tapi sehinggalah dewasa ini, maka tanya diri kita ni, adakah aku selesai sudah fardu ain ataupun tidak? Kalau belum, maka jadi kewajipan si suami wajib mengajar isteri. Fardu ain. Si ibu, si ayah wajib mengajar anak. Sudah Ustaz katanya, sudah diantaranya sekolah, tapi itu kewajipan mereka. Ustaz, di sekolah Indah belajar contohnya. Dan dorang dah tahu. Maka ibu bapa wajib mendatangkan siapa-siapa. Guru. Ustaz, jom belajar. Ini contohnya satu buku yang saya bawa. Baik. Risalatul Jami'ah. Nipis saja. Inilah tabal mana.
boleh kita ni dapatkan pastinya. InsyaAllah. Saya pun kurang pasti. Baik, apa pun terima kasih Ustaz ya. InsyaAllah. Berada di penghujung ruangan segmen Hiwar Tarbiyah. Kita ni berbincang dalam hal-hal pendidikan rohani jasmani kita ni yang ada pastinya memberikan impak kemaslahatan pada diri ya. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz dalam kesempatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.